Assalamualaikum, hai, sihat semua? So, hari ni kita nak masuk topik baru iaitu bab 9 yang bertajuk Bumi. Pada akhir pembelajaran hari ini, cikgu nak kamu semua dapat menyatakan definisi gerak, mantel dan juga teras dengan jelas dan betul. Kamu dapat menjelaskan stratifikasi atmosfera, lautan, taburan air dan juga lapisan bumi. Dan akhir sekali, cikgu nak kamu dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 daripada 4 sifat fizik utama lapisan bumi iaitu gerak, mantel dan juga teras. So, salah satu sfera yang utama yang berada dalam sistem bumi adalah atmosfera. So, apa itu atmosfera? Atmosfera ini adalah lapisan gas yang berada di atas permukaan bumi disebabkan oleh gaya tarikan graviti. Atmosfera bumi ini pula terdiri daripada nitrogen dan oksigen dengan sedikit argon, karbon dioksida, wap air dan juga gas-gas lain. Atmosfera pula dapat dibahagikan kepada 5 lapisan iaitu troposfera yang paling hampir dengan permukaan bumi, stratosfera, mesosfera, termosfera dan juga yang paling jauh dari bumi adalah eksosfera. Atmosfera ini dia melindungi kehidupan di bumi dengan menyerap sinaran ultraungu daripada matahari dan mengurangkan suhu ekstrim antara siang dan malam. Lapisan atmosfera tidak mempunyai sempadan tetapi semakin menipis perlahan-lahan dengan bertambahnya altitude. So, lapisan yang pertama iaitu troposfera. Dia merupakan lapisan udara yang paling hampir dengan permukaan bumi, paling tumpat dan juga mempunyai tekanan yang paling tinggi. So, jarak dia daripada bumi adalah 0 sehingga 13 km. Troposfera ni dia mengandungi 80% gas atmosfera dan semua perubahan cuaca seperti awan, hujan, salji, angin, kilat semua berlaku dekat lapisan troposfera. Dan troposfera ni dia mengandungi 99% wap air di atmosfera yang mana wap air dia penting untuk mengawal suhu udara. Sebab apa? Sebab wap air ni dia menyerap tenaga solar dan juga sinaran haba daripada permukaan bumi. Lapisan kedua iaitu stratosfera pula. Jarak dia daripada permukaan bumi adalah 13 sehingga 50 km. So, oleh sebab udara dalam stratosfera ni sangat nipis, jadi haba daripada permukaan bumi yang panas ataupun matahari ni tak dapat menaikkan suhu udara dekat lapisan ini. So, dia ada 2 lapisan yang penting yang kamu kena ingat. Dia ada lapisan bawah yang bersuhu stabil yang menjadi laluan penerbangan, manakala lapisan atas pula dikenali sebagai lapisan ozon yang berfungsi untuk melindungi bumi daripada sinaran ultraungu. Lapisan ketiga pula dikenali sebagai mesosfera. Jarak dia daripada permukaan bumi adalah 50 sehingga 80 km. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling sejuk dan kebanyakan meteor terbakar dan terurai menjadi gas yang bersinar apabila dia memasuki lapisan ini. Jadi kamu kena ingat, kalau mesosfera kamu kena ingat meteor. Sebab apa? Kebanyakan meteor dia akan terbakar apabila dia memasuki lapisan ini. Lapisan keempat pula adalah termosfera, lapisan yang tidak berawan dan bebas daripada wap air. So, jarak dia dari permukaan bumi adalah 80 sehingga 480 km. Fenomena yang menarik berlaku di termosfera ini adalah fenomena aurora iaitu jalur-jalur cahaya yang berwarna-warni kita dapat lihat di lapisan ini. Jadi macam mana aurora ini terhasil? Dia terhasil apabila zarah bercas dan matahari berlanggar dengan zarah-zarah gas dalam termosfera. Jadi bahagian bawah termosfera pula dikenali sebagai ionosfera yang mana dia bertindak sebagai pemantul gelombang dalam telekomunikasi jarak jauh. Dan akhir sekali lapisan atmosfera adalah eksosfera. Dan jarak eksosfera daripada permukaan bumi adalah 480 km dan ke atas. Merupakan lapisan yang paling jauh dari bumi dan bersambung dengan angkasa lepas. So, satelit dia akan mengorbit di lapisan ini yang membolehkan komunikasi jarak jauh. Dan zarah-zarah yang tersebar secara meluas dekat lapisan ini adalah seperti hidrogen dan juga helium. Seterusnya, kita akan meneroka tentang stratifikasi dalam lautan, di mana lautan boleh dibahagikan kepada zon-zon yang berbeza, iaitu daripada zon yang boleh ditembusi cahaya kepada zon yang langsung tidak boleh ditembusi cahaya. Bagi zon yang pertama iaitu zon permukaan yang berada pada 0 hingga 200 meter, di mana dalam zon ini air adalah sangat cetek, cahaya boleh bergerak menembusinya dan ianya sesuai untuk habitat tumbuhan. Bagi zon kedua pula iaitu zon tengah malam yang berada pada 200 hingga 1500 meter, di mana zon ini mempunyai sedikit cahaya atau tiada cahaya. Tumbuhan pula sukar hidup pada kedalaman ini. Namun bagi habitat untuk haiwan laut yang besar seperti sotong raksasa dan pelbagai spesies ikan paus sesuai untuk tinggal dalam zon ini.
Untuk zon yang ketiga, iaitu zon gelap yang berada pada kedalaman 1,500 hingga 10,000 meter, di mana zon ini merupakan zon yang amat dalam dan tiada cahaya yang boleh sampai. Kebanyakan haiwan dalam zon ini mempunyai badan yang berkilau atau bersinar dalam gelap untuk mencari mangsa mereka. Sebagai contoh ialah ikan pemancing. Seterusnya, cikgu akan terangkan mengenai taburan air di bumi. Seperti yang kita tahu, hampir 97% daripada air di bumi adalah air masin dari lautan yang berkinya wujud sebagai air tawar dan bertabur seperti yang terlihat dalam gambar raja, iaitu sebagai air bawah tanah, sebagai air permukaan di tasik, sungai dan paya, sebagai glasier dan juga letupan ais di bumi kutub, dan juga yang terakhir sekali sejumlah kecil disimpan dalam tanah, dalam awan di atmosfera dan dalam badan organisma. Oleh itu, jumlah air yang terkandung di dalam bumi, di permukaan bumi dan di atmosfera adalah sentiasa tetap dan dikitar melalui kitar air yang berterusan. Okey, bagi lapisan bumi. Bumi boleh dibahagikan kepada 3 lapisan utama yang bersifat fizikal, iaitu keras, mantle dan juga teras. Bagi lapisan mantle terdiri daripada komponen litosfera, stenosfera dan juga mesosfera. Litosfera meliputi kerak dan juga bahagian atas mantle. Ini merupakan lapisan bumi. Bumi terdiri daripada kerak, mantle dan juga teras, iaitu teras luar dan juga teras dalam. Bagi kerak merupakan lapisan paling luar bumi yang keras dan bersifat berpejal, di mana ianya merupakan bahagian atas litosfera yang terbahagi kepada 2 lapisan. Lapisan atas adalah benua yang terdiri daripada granit, manakala di bawah granit adalah satu lapisan batu keras yang dikenal sebagai basalt, di mana sebahagian besar kerak terdiri daripada batuan igneous. Seterusnya bagi mantle merupakan lapisan kedua selepas kerak, iaitu 70% daripada isi padu bumi terdiri daripada mantle. Bahagian mantle di bawah litosfera terdiri daripada batuan separa cair kerana suhunya yang tinggi, iaitu 1400 darjah Celsius, di mana lapisan ini dikenal sebagai stenosfera. Mantle adalah tidak stabil akibat arus perolahan yang menyebabkan pergerakan dalam bumi berlaku di sini. Dan terakhir sekali iaitu teras. Teras terdiri pada 2 lapisan, iaitu teras luar yang berkeadaan cecair dan teras dalam yang dipercayai dalam keadaan terpejal. Teras dalam adalah lebih tumpat dan lebih panas daripada teras luar. Teras bumi adalah 2 kali lebih padat daripada mantle kerana lapisan ini mempunyai bahan logam berbanding dengan bahan mantle yang bersifat batu. Cikgu rasa murid-murid sudah cukup faham tentang lapisan bumi tadi kan? Sekarang, cikgu akan terangkan lagi tentang sifat fizik bagi lapisan bumi. Yang pertama adalah kerak. Okey, kerak ini dia adalah keras dan bersifat pepejal. Ketebalan kerak adalah dari 0 hingga 100 km. Manakala mantle pula berketebalan 100 hingga 2900 km. Mantle kaya dengan silikon, sulfur, aluminium, besi dan magnesium. Seterusnya, sifat fizik bagi teras luar. Ia adalah lapisan setebal 2200 km bersuhu 3000 darjah Celsius dan mengandungi besi, nikel dan silikon dalam keadaan leburan yang mengalir secara perolakan untuk membentuk medan magnet bumi. Dan akhir sekali bagi teras dalam pula, lapisan setebal 1250 km dan bersuhu 5000 darjah Celsius wujud dalam keadaan pepejal kerana termampat di bawah keadaan yang amat tinggi. Okay, seperti yang kamu sudah belajar semasa di sekolah rendah, bumi ni dia planet yang ketiga dari matahari. Dan bumi juga merupakan satu-satunya planet yang sesuai untuk didiami dalam sistem suria kita. Hal ini disebabkan oleh sifat keistimewaan yang ada pada bumi, di mana suhu bumi dia tidak terlalu panas atau sejuk berbanding dengan planet lain. Hal ini disebabkan oleh kedudukan bumi yang berada tidak terlalu dekat atau tidak terlalu jauh dari matahari. Selain itu, wujudnya air dan oksigen di bumi yang sesuai untuk semua hidupan. Oleh itu, kita sebagai manusia perlu mencintai bumi dengan menjaga alam sekitar dengan baik. Berikut adalah peta minda tentang tanggung jawab manusia terhadap alam sekitar, di mana kita kena memelihara alam sekitar dan kita juga perlu mendidik masyarakat tentang kepentingan untuk menjaga alam sekitar. Manusia juga perlu mengelakkan daripada pencemaran udara dan perlu menggunakan tenaga boleh diperbarui, contohnya tenaga suria dan juga angin. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, di mana Allah cakap, manusia ni adalah khalifah di atas muka bumi. Oleh itu, manusia bertanggungjawab untuk menjaga keharmonian di atas muka bumi.
Baiklah, seterusnya cikgu mahu kamu semua untuk buat soalan ni oleh sebab kita sudah belajar pasal bumi, tentang bumi. Jadi cikgu mahu kamu jawab soalan ni sebelum kita habis kelas pada hari ini. Okey, terima kasih.